Alhamdulillah, ya Audah, kembali lagi bersama saya Fizah pada pagi ini. Seperti yang diberitahu oleh Wali tadi, itu ada lagi satu wawancara ceramah Ramadan bulan mulia, iaitu mengenai dengan tajuknya Alhamdulillah dipertemukan dengan Ramadan. Dan bersama saya pada pagi ini iaitu Ustaz Haji Samali Haji Adam, yang Ustaz tidak asing lagi yang sentiasa memberikan ceramah di rancangan Rampai Pagi. Dan pada pagi ini beliau berkesediaan hadir lagi ya pada pagi ini. Dan dengan itu, Assalamualaikum Ustaz, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Okey Ustaz, hari ini seperti yang diberitahu kepada penonton dengan tajuk itu Alhamdulillah dipertemukan dengan Ramadan. Jadi Ustaz, sila Ustaz boleh huraikan tajuk perbincangan untuk pagi ini itu Alhamdulillah bertemu bulan Ramadan ini, Ustaz, silakan. Baik, terima kasih Fizah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man walah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang penuh keberkahan di awal Ramadan kita diketemukan. Sebelum itu saya ucapkan selamat menjalani ibadah puasa dan di bulan Ramadan, Fiza, dan juga ada penonton sekalian, mudah-mudahan Ramadan yang kita lalui bermula pada hari ini akan dapat kita laksanakan dengan penuh keimanan, ketakwaan, dan akan memperoleh ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sesuai tajuk yang kita bincangkan. Kita mengucapkan yang pertama sekali ucapan alhamdulillah, tanda mensyukuri nikmat Allah berjumpa dengan bulan Ramadan. Kerana kita mengetahui Ramadan adalah suatu bulan yang dikenali dengan sayyidus syuhur, penghulu bulan. Artinya, dan juga Ramadan adalah bulan yang lebih baik daripada bulan-bulan yang lain. Kerana apa? Kerana orang-orang yang mencipta-ciptakan Ramadan itulah yang dapat memahami dan mengambil intipati daripada apa yang terkandung di dalam bulan Ramadan. Sebab itulah kenapa kalau kita melihat kepada satu hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah yang telah diriwayatkan daripada di dalam satu hadis menyebutkan berkenaan dengan bulan Ramadan. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu menceritakan, idza dakhala Rajab, belum lagi Ramadan, baru bulan Rajab, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadis ini menceritakan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum lagi masuk bulan Ramadan, Rasulullah telah menyebutkan bahwasanya, ya Allah, berkatilah kami dalam bulan Rajab, kemudian dan juga Sya'ban, kemudian balighna, dan sampaikanlah kami sehingga kami berjumpa dengan bulan Ramadan. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di sana sampaikan kami dalam bulan Ramadan? Rupa-rupanya Masya Allah, bulan Ramadan di dalamnya dikenali dengan bulan ketakwaan. Tadi pun kita mendengar kawan kita ni, sahabat kita ni, Syahrizan menyanyikan lagu berkenaan dengan Ramadan. Masya Allah, kerana bulan Ramadan adalah bulan ketakwaan, bulan juga diturunkan rahmat, dan yang paling hebat sekali, Ramadan adalah bulan di mana pahala begitu melimpah ruah. Apapun yang kita lakukan, maka pastilah pahalanya akan banyak, akan kita perolehi. Dan juga kalau kita melihat juga Ramadan itu adalah di dalamnya mengandungi rahsia-rahsia dan juga perkara-perkara yang berbentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kenapa ada ulama mengatakan Ramadan itu mempunyai nama yang begitu banyak sekali. Sehingga Ramadan itu dikenali dengan bulan keampunan, kerana Allah mengampunkan setiap hari, setiap malam. Allah ampunkan ribuan hamba-hambanya yang sepatutnya layak dimasukkan ke dalam api neraka, tetapi Allah ampunkan dosanya. Kemudian Ramadan juga, sesiapa yang berdoa di dalamnya, maka Allah akan perkenankan doanya.
Kemudian dalam bulan Ramadan juga kita ini perhatikan bahawasanya di dalam Ramadan itu ada satu malam yang dikenali dengan malam Lailatul Qadar yang tidak ada pada bulan-bulan lain. Dan siapa yang beramal di dalam bulan Ramadan pada malam Lailatul Qadar itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan, Masya Allah. Kemudian lagi kita perhatikan bahawasanya apa yang terkandung di dalam Ramadan itu adalah semua perkara-perkara yang baik. Sehingga ada ataupun banyak hadis menyentuh berkenaan dengan perkara Ramadan. Idza jaa Ramadan, futihat abwabus sama. Bila mana Ramadan datang, maka pintu-pintu langit dibukakan, pintu-pintu surga, futihat abwabul jannah wa ghuliqatil abwabun nar, dan pintu-pintu neraka ditutup serapat-rapatnya, malah syaitan pun dibelenggu. Artinya Ramadan ini mana ada syaitan, cuma ada nafsu. Maka nafsu itulah yang kadang-kadang kita melakukan perkara yang sepatutnya tidak kita lakukan kerana masih ada nafsu, tetapi syaitan sudah dikunci. Sudah syaitan sudah dari ada pada bulan Ramadan. Inilah sebenarnya kalau kita melihat betapa beruntungnya kita apabila berada dan bertemu dengan bulan Ramadan, maka sewajarnya kita menanamkan azam dan tekad untuk melakukan sebanyak mungkin ketaatan kepada Allah. Kerana sesungguhnya umur kita ini dah pasti, sama ada kita akan berjumpa, Ramadan akan datang. Tapi hadis baginda Rasulullah SAW menyebutkan, bila mana Rasulullah ditanya, ayun nas khair, manusia macam manakah yang paling baik, kata sahabat. Sahabat tanya Rasulullah, manusia macam manakah yang paling baik? Maka Rasulullah SAW, manusia yang baik itu ialah man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang paling baik itu ialah Allah panjangkan umurnya. Allah panjangkan umurnya, tetapi Allah panjangkan umurnya dan baik pula amalannya. Manakala orang yang paling buruk, orang yang paling jahat, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, siapa yang Allah panjangkan umurnya tapi amalannya pun amalan yang buruk dan amalan yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan kedatangan bulan Ramadan kita ni manfaatkan dengan melakukan ketaatan, walaupun barangkali suasana Ramadan pada tahun ini agak berbeza. Betul. Tidak ada suasana tarawih di masjid-masjid, dan tidak ada suasana tadarus di masjid-masjid pun tidak ada. Tetapi yang paling penting ialah jadikanlah rumah kita itu sebagai rumah yang mendapat kerahmatan dan juga sentiasa diturunkan kebaikan, kebajikan dan juga menghubungkan ahli keluargaan di dalam sebuah rumah. Wallahu a'lam. Memang betul, itulah yang dikehendaki. Mudah-mudahan dengan apa di negara kita ditimpa pandemik COVID-19 dan juga bukan sahaja di negara Brunei Darussalam, maka malahan di seluruh dunia ya. Mudah-mudahan di dalam bulan Ramadan ini kita akan lebih dirahmati. Selepas itu dengan kita membuat amal kebajikan di bulan Ramadan di rumah, kita dapat menemukan ataupun dapat lagi merapatkan rasa kekeluargaan bersama suami, isteri dan juga anak-anak. Baiklah, Huda, sebelum kita meneruskan lagi dengan ceramah pada pagi ini, alhamdulillah dipertemukan dengan Ramadan, kita akan kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Okey, baiklah. Dah kembali lagi bersama saya Fiza dan juga Ustaz Haji Samali Haji Adam pada pagi ini. Iaitu mengenai dengan ceramah alhamdulillah dipertemukan dengan Ramadan. Tadi Ustaz sudah pun memberitahu mengenai dengan pertemuan dengan bulan Ramadan ini. Jadi Ustaz disambung kembali, bagaimana pula ada sesetengah orang bertemu bulan Ramadan tapi katanya macam biasa saja. Tidak ada apa-apa, tidak ada istimewa. Macam mana tu Ustaz? Baik, alhamdulillah.
Sebenarnya inilah sikap manusia. Manusia ini ia mempunyai kriteria yang berbeza-beza. Mungkin kalau kita perhatikan, ada orang yang masuk Ramadan, dia tahu diumumkan anak bulan Ramadan. Kelihatankah, tidak kelihatankah, biasa saja. Ia tidak ada suatu perasaan yang menganggap Ramadan ini adalah suatu bulan yang istimewa. Tetapi orang begini ini, ya, bila yang melihat Ramadan itu suatu yang istimewa dan bukan Ramadan itu bukan bulan ketaatan, maka ia kadang-kadang memikirkan apa namanya ini, ia tidak nampak Ramadan. Tetapi ia cuma lebih melihat kepada kehidupan dunia, kehidupan sosial. Sebetulnya kalau orang yang tidak melihat Ramadan itu suatu bulan ataupun suatu tempat, suatu ruang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab itulah orang ini ia sanggup melakukan perkara-perkara yang mungkar dan malah kadang-kadang puasa pun dia puasa. Pasal lihatnya Ramadan itu begini tidak ada. Tapi yang uniknya orang macam mana ini, kadang-kadang hari raya boleh tahan. Ada unik juga. Ada unik. Bila bab shopping untuk persediaan hari raya, ya orang yang nombor satu. Tapi tidak melihat Ramadan. Inilah yang dikatakan sebagai golongan orang-orang fasik ataupun orang-orang yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada juga sifat manusia, sikap manusia yang mana ia tahu bahwasanya ini adalah bulan Ramadan, tapi yang apa namanya ini, yang ia tahu ia puasa saja. Bila ia tahu puasa saja, setelah puasanya itu dilihat macam lebih kepada tidak makan dan tidak minum. Itu saja. Ia tahu Ramadan puasa. Bab-bab lain tarawih apa dia tahu. Ya, ia termasuknya kan kurus ni. Itu dah digunakan niat tadi puasa untuk diet. Ini juga ada sikap manusia. Sebab itulah bila mana orang ini yang uniknya juga, waktu berbuka ia nombor satu. Waktu sungkai yang paling hebat. So memikirkan sebab mentaliti puasanya adalah untuk makan. Itu saja. Lihatnya orang lain apa dia makan, dia makan, kemudian dia pun mikirkan apa menunya, pilihnya. Kan sekarang ini banyak online. Betul. Main delivery saja, main order. Ada yang mengantar. Jadi inilah juga apa ni sikap yang perlu kita ni hakis, yang perlu kita ni elakkan supaya jangan menjadi golongan orang-orang yang melihat puasa Ramadan itu sebagai hanya ibadah puasa, tetapi tidak melihat kepada ibadah-ibadah yang lain. Kemudian ada juga segelintir manusia yang mana sikapnya ia tahu tentang kelebihan Ramadan, Masya Allah. Bila ia mengetahui Ramadan itu adalah suatu bulan ketakwaan, di mana doa mustajab, kemudian lagi di mana ia pun merapatkan diri dengan amalan-amalan. Tetapi golongan macam mana ini, ia melihat Ramadan itu adalah sebagai satu bulan sahaja, tetapi tidak pada bulan-bulan lain. Sebab itu kalau kita perhatikan, bulan Ramadan masjid Masya Allah, ramai orang datang, waktu zuhur ramai orang datang, waktu subuh ramai jemaah. Tetapi setelah bulan Ramadan, mana jemaah? Hilang jemaah. Ini pun artinya di sini ada sedikit kesilapan di dalam memahami erti Ramadan. Sedangkan kita ni mau golongan minah, kumpulan manusia yang keempat, yaitu golongan yang mana melihat Ramadan itu adalah sebagai tempat muhasabah dan tempat untuk memperbaiki diri dan mengeratkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, di mana sebelum Ramadan dan juga setelah Ramadan mempunyai persepsi yang mana ia melakukan perkara-perkara ketaatan semakin baik. Inilah yang sebenarnya. Kalau tadi kita ini berbalik kepada persoalan kenapa manusia itu ada yang tidak mempunyai perasaan tentang kecintaan terhadap Ramadan, kemungkinan saja mereka ini tidak memahami, dan begitu juga kita melihat bahawasanya kejahilan-kejahilan ataupun oleh kerana urusan-urusan dunia yang terlalu banyak. Betul. Sehingga ia lupa untuk bahawasanya Ramadan adalah waktu yang sesuai untuk ia merehatkan dirinya, iaitu lebih kepada memfokuskan untuk taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Urusan dunia bukan kita ni jangan apa namanya ni
meninggalkan terus urusan dunia. Dunia tetap kita ni buat, tetapi perkara yang perlu kita lebihkan ialah urusan untuk mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketaatan, puasa perlu kita ni perbaiki. Kemudian carilah amalan-amalan seperti membaca Al-Quran, banyakkan baca Al-Quran. Kemudian kita ni banyakkan bersedekah. Kerana amalan-amalan pada bulan Ramadan ia tidak sama dengan bulan lain. Inilah yang perlu kita lihat, bahwasanya perubahan perlu ada setelah kita meninggalkan bulan Ramadan. Tetapi kalau masih belum ada perubahan, maka di sana kita melihat adanya kegagalan di dalam kita memanifestasikan jiwa kita ni terhadap Ramadan tadi. Wallahu alam. Itu dia ya. Jadi di dalam bulan Ramadan seperti yang Ustaz cakapkan tadi ya, Ramadan perlu ada perubahan. Tapi kalau masih tidak ada perubahan, mungkin boleh dicuba tahun depan lagi kalau umur panjang. Itu dia. Jadi sama-samalah kita bermuhasabah diri di dalam bulan Ramadan ini. Ya Ustaz, tadinya ada orang yang ada bermacam jenis manusia. Macam ada yang memahami Ramadan. Itu dia, ada yang mengagungkan Ramadan, ada juga yang niatnya di bulan Ramadan ini tapi niatnya bukan keagamaan dan sebagainya. Itulah perlu kita fikirkan dan muhasabah diri. Jadi Ustaz di sini secara ringkas mengenai dengan alhamdulillah dipertemukan dengan Ramadan yang terakhirnya. Silakan Ustaz. Baik. Alhamdulillah kita dalam kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan, maka sewajarnya kita ni melihat bahwasanya manusia itu dia tidak lepas daripada gangguan-gangguan nafsu dan juga gangguan-gangguan bisikan-bisikan syaitan, yang mana dua makhluk ini mendorong kita ni untuk melakukan perkara-perkara mungkar. Maka di dalam bulan Ramadan inilah yang dikatakan sebagai kita ni perlu berjihad melawan hawa nafsu. Kerana syaitan sudah dibelenggu, maka kita ni berusaha sebaik mungkin supaya perkara-perkara ataupun keinginan-keinginan yang berupa tentang keseronokan-keseronokan, maka perlu kita ni kurang-kurangkan sedikit. Sebab keseronokan manusia ini, kalau kita melihat daripada segi keinginan, ingin untuk melihat TV lama-lama, tapi sukar untuk duduk untuk membaca Al-Quran lama-lama. Karena itu namanya keinginan manusia lain. Kemudian keinginan manusia kalau kita lihat inginkan makan bermacam-macam. Tapi bila sudah waktu berbuka, apapun yang yang kita ni maukan tadi, hanya seteguk air sudah mengenyangkan perut kita ni. Inilah sebenarnya kita ni perlu bila berada di kesempatan di dalam bulan Ramadan, maka perlu kita ni muhasabah diri kata tadi, dan kita ni perbaikilah bahwasanya Ramadan pada kali ini adalah lebih baik daripada Ramadan sebelumnya, dan insya-Allah selepas meninggalkan bulan Ramadan pun maka sikap dan juga amal ibadah kita ni perlu kita ni tingkatkan lagi. Wallahu a'lam. Itu dia, alhamdulillah ya. Jadi saya ucapkan berbanyak terima kasih Ustaz dengan penerangannya, dengan ceramahnya, dan selamat menunaikan ibadah puasa. Insya-Allah kita akan berjumpa di lain kesempatannya.